Maka betapa pentingnya pendidikan dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW bermaksud siapa sahaja memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, lalu mendidik mereka dengan baik, pastilah ia akan masuk syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makna anak perempuan tu, kalau kita didik dia jadi baiklah, confirm syurga mak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi mengikuti kuliah Duha Istimewa yang tidak, orang kata, yang tidak disangka-sangka lah kan. Sebab kebetulan pula saya ada program rakaman TV Al-Hijrah. Itu program My House. Itu program ni TV Hijrah, dan juga bekerjasama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia, kita menambah baik rumah asnaf. Jadi rumah asnaf berburuk tu nampak kita bagi cantik, tapi itulah dia hasil daripada dapatan beberapa rumah yang kita pergi. Kadang-kadang ada orang ni dia susah sebab memang sikapnya tu gitu. Ada rumah yang kotor dan dia boleh hidup macam tu. Nampak sawang kat atas kepala pun lalu je. Betul yang cakap, saya kata la ilaha illallah. Saya sampai tanya lah, ni bela ke labah-labah dia kata. Dia kata jadi macam-macam lah. Jadi saya nampak macam-macam ada. Jadi nak tahu nanti insya-Allah, saya bila saya dah rakam 3 episod di Negeri Sembilan, 3 rumah, 2 episod di Pontian, sekarang ni 3 episod di Perak, ada di Bota dan juga di Kuala Kangsar. Jadi 2 minggu saya dekat sini. Dia kemudian nampak saya tu, ya dah tu, tengah beratur ke apa, ke si minyak ke apa ke. Lepas selesai di Perak, di Pahang pula. Jadi insyaAllah dia akan buat launching 15 bulan ni dan boleh start tengok kat TV Hijrah pada bulan 1 dah boleh start tengok lah. Dia lain sikit lah, sebab pengacara lain kan menangis je bagi bantuan, sampai saya tergelak aja pula. Tapi ada satu episod tu saya pun menangis tak tahan, jadi kena tengok lah. Jadi hari ini tajuk kita dah melindungi keluarga kita kerana melindungi keluarga kita kerana Allah. Bila sebut melindungi keluarga ni, yang kita faham, lindungi keluarga daripada benda-benda yang tak baik. Lindungi keluarga kita supaya dia jadi pandai. Lindungi keluarga kita supaya tak berlaku benda-benda yang boleh merosakkan diri dia. Tetapi perlindungan yang paling mustahak adalah melindungi keluarga kita supaya terselamat daripada api neraka. Itu paling penting sekali. Itu sebab bab melindungi, dia tak boleh lepaskan diri sendiri saja, kena lepaskan diri keluarga kita juga. Anak pula namanya abah, bapa, papa, abi, kan main lagi nama Arab kan. Tapi menyelamatkan keluarga. Itu sebab kadang-kadang baru-baru ni dalam kuliah subuh saya ada sentuh tentang bagaimanakah orang tu dia boleh beribadah punya hebat sekali, tapi keluarga tak terjaga. Dia boleh bukan main ni, puasa Isnin Khamis tak tinggal, tapi bini pukul macam tu juga. Macam tu kan. Jadi anak tak boleh tegur, anak macam-macam perangai kan. Jadi benda-benda ni lah, mendidik ni sebenarnya adalah hak mak ayah. Mendidik itu adalah hak ibu bapa. Nak didik anak kita supaya dia dapat dilindungi daripada api neraka ni adalah hak kedua ibu bapa. Jadi jangan kita, bukan apa susah budak-budak sekarang ni, kalau tegur nanti sekarang kita yang kena balik. Memang kena tegur. Mana nak kena atas dunia kau, nak kena akhirat besok? Mana nak? Atas dunia kena tak apalah, yang penting kita jalankan tanggungjawab kita. Itu sebab macam sebagai seorang suami, dia dah tegur isteri dia pakai tudung, isteri melawan. Tegur lagi, melawan. Awak ni sibuk aje lah, sekati saya lah, kubur saya asing. Contoh dia yang dia cakap macam tu kan. Tapi tegur, tetap kena tegur. Maknanya bila kita dah tegur, kita dah buat usaha, Allah Ta'ala maha mengetahui usaha kita membuatnya. Itu sebabnya Nabi bagi standard, Nabi bagi kat kita apa? Dia kata 3 peringkat.
Pertama dengan tangan kita, dengan kuasa kita. Yang apa ke kapasiti kita sebagai mak ayah, atau kapasiti kita sebagai ketua kampung. Kita boleh tangkap orang ke yang tengah buat maksiat ke, contohlah kan. Tapi dalam satu hal tak boleh pakai tangan, pakailah mulut. Kau ni apa nak jadi dengan kau? Sibuk je lah pakcik ni, sibuk je lah makcik ni, bila kita tegur kan. Tak apa. Tu kedua. Yang ketiga, Nabi kata tegur dengan hati. Tegur dengan hati itu adalah selemah-lemah iman, Nabi kata. Tetapi hati ni, jangan ingat hati macam tu je. Tapi hati tu maknanya kita ambil pengajaran kat diri kita supaya kita elakkan pula keluarga kita jangan jadi macam tu. Kalau kita lihat dalam sabda Rasulullah SAW, bermaksud setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan bersih, melainkan dua orang tuanya yang bertanggungjawab mencorakkannya, menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Muslim. Terserah lagi kat kita nak jadikan anak kita apa. Dulu sekolah agama pun tak banyak. Dulu kalau nak belajar agama kena tinggalkan rumah, tinggalkan sekolah, kena pergi belajar pondok dulu. Sekarang dua-dua ada. Ada sekolah agama petangnya, adanya lagi dengan ada kuliah-kuliah lain. Macam orang perempuan dulu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Ada dulu kuliah-kuliah sebanyak ini. Dulu tak ada peluang. Malahan surau mana ada bangunan-bangunan tambahan macam ni buat untuk kuliah pula. Tak ada. Mana ada kuliah tempat meja penceramah sengit macam ni. Tak ada. Sini contoh saja yang ngacau kan. Tak ada. Mana kata dibuat majlis-majlis ilmu sedemikian rupa. Dulu kalau tidak duduk bersela, kejap melunjur, kejap mengangkang, kejap macam ni, kaki sakit kan, hujung tu menyarap kan. Jadi mana kata dah ada kursi selesa, ada tempat tulis notanya semua kan. Jadi alhamdulillah. Jadi berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, mak bapak adalah orang yang pertama memberikan pelajaran dan pengajaran kepada anak-anaknya. Jika ditanam pada diri mereka ajaran dan nilai Islam, maka mereka akan menjadi orang Islam yang baik. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar kepada seorang ayah yang mengadu kepadanya kerana anaknya menderhaka kepadanya. Ada seorang anak menderhaka kepada bapaknya, dia mengadu kepada Sayyidina Umar. Jadi apa Sayyidina Umar kata? Sayyidina Umar berkata, sebelum anak memenderhakaimu, kamu lebih dahulu derhaka kepadanya. Kira ayat orang sekarang, betul tak ada orang tua-tua sekarang yang dulu-dulu pun ada cakap dengan kita, siapa yang ajar anak kurang ajar? Betul tak? Ayat tu dah biasa dengar kan? Sebab daripada awal anak tu takkan tiba-tiba jadi kurang ajar macam tu. Anak takkan tiba-tiba derhaka macam tu. Saya tengok dekat kawasan kampung hari ni, takut budak-budak kaki tak sampai dah bagi motosikal. Lesen tak ada lagi. Budak-budak sekarang, apa sekarang? Budak baru nak hidup bagi handphone kan? Makna kata kita bagi tanpa guidance, tanpa bimbingan. Handphone ni memang keperluan zaman dia. Nak pula sekarang dengan normal baru sekarang, budak-budak belajar nak kena pakai handphone. Tak boleh dia pakai handphone Nokia lama tu. Memang tak belajar lah budak tu, tak dapat pakai SMS, dia pakai WhatsApp. Dia pakai paling tidak video call. Cikgu tu mengajar, bukan senang nak belajar dengan skrin kecil macam ni, bukan senang, susah. Tapi itulah dia. Sampaikan ada yang di Bintulu, yang di kawasan pedalaman yang kat Miri tu, kat Sarawak, mak ayah dia basuh hutan belantara, bawa anak je naik atas bukit supaya dapat line. Kemudian dah anak dia buat kerja tu, bapak mak dia teman kat situ, sampaikan tidur kat situ. Esok tu baru balik rumah. Macam tu sekali lah keperluan dia kan. Tapi
Anak kita pula yang kat rumah buat homework sikit ya, main game lebih. Semua tahu. Mana bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Betul. Mana kata itu cabaran kita hari ni. Cabaran kita hari ni, kan? Maka firman Allah SWT juga bermaksud, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Maka ayat ini Allah mengingatkan kita, iman perlu dipelihara, dirawat dan dipupuk dengan cara menjaga keselamatan diri dan keluarga kita daripada api neraka. Sayyidina Ali ketika menjelaskan kalimah peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka itu bermaksud anak perlu diberikan didikan yang sempurna. Ibnu Abbas berkata, taatlah kepada Allah, jauhilah perbuatan maksiat dan perintahkanlah keluargamu untuk selalu zikir, yakni ingat kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkanmu daripada api neraka. Makna kata sistem gitu. Hari tu waktu mula-mula PKP, cuba tengok macam mana kita punya takut ni. Saya waktu mula-mula dia umumkan PKP tu, besok tu saya kena pergi rakaman di Kuala Lumpur, di Puchong. Saya kena keluar tinggalkan Seremban. Masa mula-mula PKP, bukan PKPB, dia PKP mula-mula tu. Saya keluar terkejut tengok dekat highway tu kereta tak ada. Dekat highway tak ada kereta. Heran saya. Lepas tu daun-daun kering berterbangan. Cuaca pula galapnya. Rupanya nak maghrib. Relax dulu. Jangan terperanjat dulu. Jangan gamar dengan cerita hantu tu masalah tu. Sabar. Rupanya nak maghrib. Tapi memang saya nampak daun-daun kering berterbangan apa semua. Masa tu perasaan saya, apa bono lah nak turun ke langit ni. Saya rasa macam nak pusing balik, nak balik rumah rasa. Menyesal rasanya ambil job rakaman ni. Tentulah. Tapi saya pergi juga. Lepas tu lah pertama kali meronta-ronta perasaan nak balik rumah ni. Rakam-rakam sekejap. Masa tu saya dengan Ustaz Amin Idris. Cara pakaian sanitizer. Sap lempar, dia lah sambut. Kemudian dia pakai, orang pakai mask, dia pakai topeng Iron Man tu. Bantai lah. Pak buat. Untuk iklan masa tu baru nak ajar orang cara pakai hand sanitizer dengan mask, cara bersin macam mana, semualah. Jadi lepas tu balik. Jadi nak beritahu apa? Nak beritahu kita ni, keadaan kita ni sekarang ni. Kita ingat Allah waktu bila? Tu dia. Waktu susah, Allah. Bila demam? Allah demam pula. Tapi itulah dia. Tapi itu sebabnya Allah bagi kita sakit. Sampai kan Nabi kata, kalaulah kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Nabi pesan, kalau kamu sakit, jangan segera minta sembuh, Nabi kata. Tapi mana ada orang tahan sakit? Semua nak capek sembuh kan? Sebab apa? Bila orang sakit, pertama Allah tarik selera makan. Kedua Allah tarik kesegaran badan. Ketiga Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sembuh, Allah kembalikan balik selera makan, kembalikan balik kesegaran badan. Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Tak nampak? Dan barang siapa yang 40 hari berturut-turut tak ada ujian pada diri dia, bersaksilah bahawa sesungguhnya dia jauh daripada rahmat Allah. Itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali beritahu. 40 hari tu turut, kalau tak ada ujian, hidup kita ni elok, maknanya ada bala tu. Masalah hidup kita tu. Mesti akan ada masalah. Tadi nak datang, beg duit tertinggal. Masalah. Yang heran setiap kali tumpang kereta kawan ni, beg duit tertinggal. Asal tumpang ni beg duit tertinggal. Contohlah. Tak tahu kenapa. Contohlah. Asal naik kereta, isi minyak, dia buat-buat lelap. Contohlah. Tak adalah, saja je. Kan? Duit hilang, tiba-tiba anak sakit, suami baru nak datang nak tengok Samsul debat ni, suami melak gaut, tak ada orang nak jaga dia. Contohlah, ada je masalah kan. Jadi makna kata ujian datang tu biasa. Rotek mati serentak pula semua kereta. Kenapa? Masa beli bukan main lagi. Dan rotek mati menung itulah. Kereta tak adalah banyak sangat, dalam 10 biji je tu. Dah macam Yuska rumah kan. Iya, tapi nak bagi tahu macam mana ujian lah tu kan. Ujian. Lepas tu ujian pula, anak pandai-pandai tapi rupa-rupanya tak nak masuk sekolah tu, belanja tinggi pula. Semua ada ujian ni.
Jadi itu sebab bila ujian sampai, kita sabar. Alhamdulillah, ni Allah bagi ujian kat aku ni sebab Allah sayang kat aku. Sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Tanya separuh pada iman, sabar. Separuh lagi apa? Entahlah ustaz, dia dah bagi separuh-separuh lah ambil. Macam mana? Rupa-rupanya separuh lagi adalah syukur. Barulah cukup iman kita. Nabi kata apa? Alangkah menakjubkan umatku bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Nampak? Syukur dan sabar, dua-dua kena ada. Ini dapat nikmat dia syukur, tapi bagi ujian, apalah bala aku ni, kenapalah hidup aku jadi macam ni. Contohlah kan, tadi saya baru dapat tadi, ada orang tanya, dia jadi isteri yang ketiga, suami tak ada kojo kata. Lepas tu dia kata kami bergaduh sesama madu kata. Dan yang kedua tu lebih-lebih ustaz kata. Yang kedua tu begini. Yang kedua tu selalu menghasut menyebabkan kami bergaduh. Macam tu lah. Saya kata sabarlah banyak-banyak. Saya kata saya pun tak dapat nak nasihat kena. Kan? Jadi mana kata macam-macam ujian ni Tuhan bagi ni sebab sayang kat akak. Macam tu lah saya boleh cakap. Kan? Sebab setiap orang ujian tak sama. Tak sama ujian orang tu. Ada orang tu dia kahwin dia mati lelaki. Asal kahwin mati tak tahu kenapa. Asal kahwin dia pendek napik kan. Suami itulah tak apa hal lagi. Kan? Tapi ujian dah mula orang cakap macam-macam. Kau jangan kahwin dengan dia mesti mati. Kan orang tak ada iman cakap macam tu. Nampak orang tak ada iman. Kita ni sabarlah. Sabar. Orang nak cakap kita luar ke? Bila orang cakap tu telinga kita terdengar, tertanggal ke cuping telinga kita dengar? Tak ada pun. Cuba kita fikir, Nabi konon lagi tahu daripada kita. Apa pasal kita lah nak mongot? Kan? Kalau bab sakit lah, tengok Nabi Ayub sakit macam mana? Nabi Ayub sakit sampai kulit dia tertanggal. Dikatakan badan Nabi Ayub ni dijangkiti. Ada dua bahagian saja yang tak kena jangkit. Apa bahagian ni? Mulut dengan hati dia. Yang lain semua kena jangkit. Sampaikan ulat tu jatuh, Nabi Ayub boleh ambil balik ulat tu, letak balik. Nabi Ayub. Sebab dia tahu ulat tu nak makan. Isteri Nabi Ayub kata apa? Kau kan kekasih Allah, kau minta lah dengan Allah sembuhkan penyakit kau. Ada riwayat kata dia kena penyakit ni 7 tahun. Ada yang cakap sampai 18 tahun. Kau minta lah dengan Allah supaya sembuhkan penyakit kau. Apa Nabi Ayub kata? Kenapa aku nak merungut sakit aku yang 7 tahun, yang 18 tahun ni, sedangkan aku hidup dulu elok selama berpuluh-puluh tahun, tak ada pun aku komplain? Tak iya pula. Cuma ada satu peristiwa yang menyebabkan Nabi Ayub tak tahan. Ada orang sampai dah terkeluar fitnah. Dia cakap, agaknya apalah kesalahan Nabi Ayub ni sampaikan dia kena macam ni. Terdengar macam tu, langsung Nabi Ayub bersujud. Ya Allah, aku bersumpah demi-Mu ya Allah, kan aku tak akan bangkit daripada sujud ni melainkan kau sembuhkan penyakit aku. Macam tu. Bukan kata Nabi Ayub tak tahan, sebab orang dia tak nak orang fitnah dia macam tu dengan Allah Ta'ala tu macam tu. Allah Ta'ala konon bagi ni, bukan semua sebab. Nak bagi tahu, bukan semua penyakit Allah bagi ni sebab Allah tak suka kat kita. Allah sayang kat kita. Yang saya kata, yang program baru ni saya pergi kan, ada seorang anak ni, dia ada penyakit TB meningitis. Saya pun tak faham tu penyakit apa sebenarnya. Tapi penyakit dia ni menyebabkan dia kena sawan. Dan bila dia kena sawan, otak dia sekarang ni berfikiran macam budak-budak walaupun umurnya dah 21 tahun. Salah satu daripada program ni lah, episod program ni. Masalahnya doktor beritahu kalau dia tak sedar selama lebih 4 minit, maka anak dia meninggal. Jadi mak ayah dia kena kerja, kena sedarkan anak ni. Masalahnya untuk sedarkan anak dia tak boleh kejut macam ni. Dia kena sepak betul-betul anak ni. Orang yang tak tahu akan cakap dia ni menyeksa anak, tapi tu yang dia kena buat. Pukul betul-betul. Sampaikan anak tu, sakitlah, mana baru dia sedar. Bayangkan. Sampaikan mak ayah ni cakap, kami pernah duduk berdua ustaz suami isteri, kami berdoa, ya Allah, biarlah anak kami ni mati dulu ya Allah, supaya kami boleh jaga dia.
Takut kalau kami mati dulu, tak ada siapa nak jaga dia. Saya tanyalah, berapa kali dia kena sawan ni? Agak-agak berapa? Berapa kali lah, agak-agak lah. Setiap hari 3 atau 4 kali dia kena macam tu. Ada sekali terkena pula dekat pasar raya, kena sawan tu. Kami nak pukul pun tak boleh, nak apa tak boleh, sebab orang keliling ramai, kau rekod kan? Dan anak dia adalah satu-satunya yang mengidap penyakit itu di negeri Johor Darul Takzim. Bayangkan, dalam mana ujian Tuhan bagi. Sebab tu sebab bila kita tengok anak kita sakit demam, kita jangan mungut ada orang lagi teruk. Kan? Kita sakit kaki gaut, hidup lagi. Macam tu dia fikir. Alah gaut ni 2-3 hari je. Kan? Jaga kontrol makan ubat sikit, apa semua elok lah, insya-Allah. Belum pernah lagi, jarang lah dengan orang gaut sampai potong kaki. Tak pernah lagi lah kan. Ya. Nah, jadi mana kata ingat Allah selalu. Menurut Said Sabiq, pemelihara diri dan keluarga termasuk anak daripada neraka adalah dengan pendidikan dan pengajaran. Bagi didikan agama, perhatikan perkembangan anak-anak supaya mereka mempamerkan akhlak mulia. Selain ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh yang baik. Maka betapa pentingnya pendidikan dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW bermaksud siapa sahaja memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan lalu mendidik mereka dengan baik, pastilah ia akan masuk syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makna anak perempuan tu kalau kita didik dia jadi baik lah, confirm syurga mak itu. Sebab susah nak ngajar anak perempuan ni. Nak pula zaman ni ada satu benalah yang disebut sebagai TikTok. Ada pula Twitter, ada pula Facebook, WhatsApp, macam-macam. Dulu mana ada. Dulu jahat-jahat pun tolak basikal sanyap-sanyap pergi funfair. Kan funfair bukannya setiap hari. Ada musim dia sampai kat simpang kampung kita tu. Paling tidak pun main tikam tembak itik kuning tu. Sampai sekarang hidup itik tu. Kan? Sekarang mana ada orang heran lah funfair tu. Tak ada. Dulu funfair ada pula, ada konsert kan, ada kugiran. Kan? Ada pula tim-tim tu kan. M. Sarip sampai, adalah muka tu dilukis muka kawan tu. Kan? Aziz M. Osman. Aziz Osman ke M. Osman? M. Osman M. Osman, Suzana kan? Semua dengan seluar besar kotak kat paha. Kan, baju nampak ni, baju sakat dada, nampak bulu dada sikit dulu. Kan, zaman dulu lah. Jadi makna kata sekarang lagi dahsyat, tak apa pesen pun tak tahu. Yang kotat-kotat, yang rambut tinggal telinga je. Ada pula rambut tongah macam tu. Allah, paning tu kepala. Pakai seluar kotat, memang kalau nak koncing tak sampai. Memang dalam tu lah koncing. Seluar kotat. La ilaha illallah. Dalam kotak senteng pula tu. Nak pakai seluar tu pun dia setengah jam. Parah tuan-tuan. Hari ni. Tu belum cerita lagi yang geng-geng yang ikut Korea ni pula. Lain pula. Longan ni berbutang. Kemudian bulu koning cukur. Macam-macam tuan-tuan. Saya ni tak cukur. Ada orang tanya, Samsul Debak bulu koning cantik dia cukur. Saya bulu koning, saya dengan adik-beradik saya semua sama. Kami 5 beradik sama. Memang halus bulu koning. Agak ikut mak agak lah. Macam tu lah. Kan? Jadi Imam Al-Ghazali pula kata, anak-anak amanah Allah bagi kedua-dua orang tuanya. Hati anak berkilau bagaikan mutiara yang indah, bersih daripada setiap coretan atau lukisan, menerima setiap ukiran, cenderung ke mana saja diarahkan. Jika dibiasakan belajar dengan baik, ia akan tumbuh menjadi baik, beruntung di dunia dan di akhirat. Kedua-dua orang tua, semua guru, pengajar dan pendidiknya sama-sama akan mendapat pahala. Dan jika ia dibiasakan melakukan keburukan dan diabaikan sebagaimana mengabaikan haiwan, ia akan celaka dan rosak, dosanya menimpa pengasuh dan orang tuanya. Nampak? Ya? Imam Al-Ghazali bagi tahu maknanya anak kita ni bersih, fitrah dia bersih. Jadi kita kena didik dia, gilap dia, bagi dia jadi elok, bagi jadi baik. Kan?
Itu sebab jangan kita, memang susah nak suruh anak semayang, memang susah nak suruh anak ni, nak suruh anak pergi mengaji, tetapi hasilnya bila dia dah pandai, kita pun lega. Bayangan anak kita kan, paling bahagia seorang ibu adalah bila anaknya. Jadi kita sama-sama buat tahlil arwah untuk arwah ni. Jadi Al-Fatihah. Mana dia yang memulakan tahlil tu. Bahagia rasa. Ini buat tahlil tu apa? Dia pun tak tahu tahlil tu apa. Contoh kan. Jom kita zikir. Nak zikir baca apa? Kata. Kan? Waktu kita mati, dah terkujur tubuh badan kita, anak kita mengimamkan solat untuk jenazah, solat jenazah. Allahu Akbar. Anak kita yang mengetahui nak mandikan mak ni. Allahu Akbar. Ini tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, nanti I demam. Yalah. Kan kau jadi mayat dengan ni. Ada anak-anak yang macam tu. Tanyalah mak saya kan, mak saya dengan maklum saya, Bilal mandi jenazah di Seremban. Dan dia belajar dengan Ustazah Hajah Rohani. Ustazah Rohani ni dulu dia di anak orang ramai, orang lama ramai kena dia lah. Dia mengajar orang tentang macam mana mandi jenazah dengan ilmu betul-betul lah. Kadang-kadang ada orang mandi ni, mandi bukan orang sini lah, tempat lain. Kadang mandi tu kadang-kadang buat syarat-syarat saja, dia tak tahu, tak ada ilmu. Yang ini tak buat, yang tu tak buat, lepas tu kasar. Tu yang pergi, masa saya pergi Melbourne tu, dia mandikan jenazah tu macam siang ikan. Dia terbalik kan dia macam tu je. Lepas tu ada orang tegur, janganlah kasar sangat. Dia kata don't worry, dia kata dia tak kasar apa kata. Memanglah dia tak kasar apa kena mayat, tapi roh dia tu sakit. Tu sebab bila kita gosok macam dia punya najis tu keluar lagi kan. Kita cakap lah, mak tolong mak ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mak tolong ya, berbual dia dengan mayat tu. Elok, berhenti tak lama tu, lembut. Lepas tu kadang-kadang ada setengah tompek tu pula, dah habis mandi tu lah, kau nak bagi pinggan dalam tu dicincin pula, apa hal tu? Contoh lah kan, cukup-cukup lah yang dulu-dulu tu, jangan dibuat-buat lagi dah kan. Jadi pendidikan yang baik, pemberian orang tua kepada anaknya, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Maka secara umumnya pendidikan itu termasuklah apa? Pendidikan agama, pendidikan akhlak. Itu dia. Pertama agama, kedua pendidikan akhlak. Jaga anak macam mana, dengan orang tua cakap macam mana, makan tangan mana. Kita memang ada anak kita yang tangan kidal, ada, tapi waktu makan mesti pakai tangan kanan. Bila tak ajar, time kita tak ada dengan dia, dia dekat rumah orang, dia ambil macam ni je. Sap, dia kata, dah biasalah sup pakai tangan kiri. Kata. Tak boleh, akhlaknya mesti tangan kanan walaupun kita kidal. Itu salah. Tang menulis, tang buat benda lain, dia kuat tangan kiri, tak apa, tapi makan mesti tangan kanan. Ajar. Menggigil mula tu tak apa. Macam ni lah jam tangan. Saya tengok berapa ramai orang jam tangan pakai tangan kiri. Cakap berapa ramai, dia dah biasa tangan kiri, dah biasa. Betul, memang betul, saya dulu pun macam tu. Tapi bila mula-mula pakai tu memang kelang kabut. Mula-mula saya tukar tangan kanan tu, tengok jam, tak ada, sini, macam tu. Tapi lama kelamaan okey. Nampak tak? Sudahnya dah okey dah. Tangan kanannya sampai berbolang lah. Sebab dia hitam lah. Tengok muka saya dah berkilat dah. Tengok dekat kopiah nampak berbelang lah, malu nak tengok. Berjemur. Sebab program ni lain sikit yang saya buat rumah Asnaf ni, kita rakam sampai rumah tu siap. Ya Allah, ada satu rumah ni, macam mana lah dia boleh buang air dekat jamban macam tu, saya fikir. Betul, kita ni kan nak tengok rumah orang, tengok tandas dia dengan zinc yang terbuka belakang ni. Kalau ada ninyo memang nampak terus tu. Ada satu rumah tu yang dekat Negeri Sembilan tu, bilik air dah terbuka macam ni. Saya tanya, makcik cakap, makcik mandi telanjang ke pakai kain basah? Cakap, saya katanya ni. Pakai kain lah, bukan percaya sangat duduk seorang, saya kata tu. Betul, bayangkan rumah tu buruk lusuh, kita nak bagi dia cantik, selesa. Kebanyakannya ada orang sakit dalam rumah tu, nak bagi macam mana. Lepas tu ada sumbangan pula, orang bagi katil
Yang apa tu, yang rumah yang saya kata yang anaknya kena TB meningitis tu, anaknya 7 orang, bilik 1 je. Bayangkan tu, bilik 1 anak 7. Lepas tu bilik tu tak pakai untuk tidur pun, bilik tu pakai untuk tukar baju je. Dan anak yang kena sakit tadi anak nombor 1, anak sulung. Dan anak tu kena waktu umur 15 tahun, demam panas. Jadi tapi anak tu bila dia sana, elok lah. Waktu kebetulan waktu saya datang sana dengan kru untuk rakam, dia tak kena sawan tu. Nak agak rekod kan kalau dia kena? Tak ada. Alhamdulillah. Dan yang bagusnya kita ada apa? Adanya apa NGO nama dia JMS. NGO ni datang, dia ke satu persatuan penduduk lah. Dia cat rumah tu, bersihkan rumah tu. Kemudian ada pula sponsor bagi katil anak tu seorang satu. Selama ni melambak tidur, bagi katil double decker, katil seorang satu. Mak bapak pun dapat katil. Yang tu saya risau. Secakap tahun depan kami datang lagi, tuan nak tengok bertambah ke tidak budak dia. Saya kata gelak dia. Tak. Tapi itulah dia. Tapi memang tapi rumah yang itu setidak-tidaknya bersih. Tapi ada rumah-rumah saya pergi, ya Allah, bersepah tuan-tuan. Bayangkan sampah keliling rumah, tak sempat nak buang. Itulah alasan. Itulah. Tu sebab kita nampak bersepah sikit dah bising. Alah ni kenapa sepah-sepah ni? Tu gitu. Tapi bila tengok saya pun tak tahu apa benda dia nak marah pun tak tahu dah. Bayangkan rumah bersawang dia boleh lalu di bawah sawang. Itu yang paling saya tak boleh timur tu. Saya puas mikir dengan kru, saya fikir macam mana lah, ya Allahu Akbar. Terpaksalah drone terbang. Drone, kita ada drone untuk shooting tau. Dia terpaksa terbang rendah. Takutkan dia keluar berosih sawang. Macam itulah cerita. Ya, pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, maknanya untuk diri, kesihatan diri dia. Pendidikan akal dia, dan juga pendidikan sosial dia. Sosial ni pun hari ni masalah masyarakat kita. Dia jaga anak baik apa semua, tapi tak bagi campur dengan orang. Ada juga macam tu. Duduk rumah, mama tak nak tengok anak mama campur dengan orang yang bukan-bukan. Faham? Kononnya dia level tinggi lah, macam tu lah. Biarlah anak tu petang dia boleh main-main dengan kawan-kawan. Dia golongan ni disebut oleh orang Ipoh sebagai golongan have-have. Golongan ada-ada macam tu lah kan. Jadi makna kata pendidikan sosial ni pun penting. Penting. Jadi makna kata bercampur. Assalamualaikum pakcik sihat. Mak, makcik ni sekarang banyak berlaku kan. Mak ada orang datang, siapa entah tak tahu, tak pernah tengok. Jiran sebelah rumah. Punya teruk jiran sebelah rumah pun tak kenal siapa. Kan? Macam tu lah teruk kejiranan masyarakat hari ni. Dekat taman rapat damai ni dengan yang keling-keling mungkin tak lah. Dekat KL, kat bandar-bandar besar, banyak dah macam tu. Mak, ada orang, tutup pintu. Jangan bagi masuk, diam. Lepas tu telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum. Apa sah kau tak bagi mak masuk? Mak dia. Cucu tak kenal nenek, kurang asam betul. Nenek pakai lawa gitu. Tu yang cucu tak kenal. Kan? Punya dahsyat la ilaha illallah kan? Jadi pendidikan agama dan rohani adalah asas utama bagi pendidikan keluarga. Pendidikan agama meliputi pendidikan akidah, mengenal hukum halal dan haram, memerintahkan anak beribadah salat sejak berusia 7 tahun, mendidik anak untuk mencintai Rasulullah SAW, keluarganya, orang-orang saleh, dan mengajak anak membaca Al-Quran. Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Nabi kata, didik anak-anak kamu dengan adab tu dengan 3 perkara. Didik dengan adab, ta'dibu dengan adab dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar anak sayang Nabi. Bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Bila anak kita bayanglah jadi imam kan, Allahu Akbar, kita dengar pun sajuk hati. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menitis saya mata mak dekat belakang tu. Allah, anak aku mbak tak kan? Oh betul. Ini cuba tengok itu PKP. Bila berlaku PKP, barulah kita mendapati dalam rumah kita beberapa perkara. Hari tu bila dah berlaku PKP, baru bapak dia sedar dalam rumah tu sejadah ada 3 lai. Tak ada lagi kau sejadah. Itu je lah abang yang ada. Pakaikan batik lopeh bini dia. Masa PKP itu barulah bapaknya senang bila nak jadi imam tu banyak lagi surah. Masa tadarus barulah tahu anaknya lagi pandai ngaji daripada dia. Anak-anak tegur tak boleh. Bah tu panjang bah, kau diamlah. Jangan marah pula anak tu, negur tu panjang. Anak belajar ngaji sekolah agama. Kan? Lepas tu ramai juga ayahanda yang jangan tidak semena-mena berjuta imam tanpa tauliah berjaya dilahirkan. Dan kemudian ramai ayahanda yang menangis pada malam raya kerana menghayati teks khutbah yang nak dibacakan esoknya tu. Ramai yang berdiri di atas sofa. Mimbar tak ada, berdiri atas sofa biar tinggi esok tu. Dan barulah bapak tu tahu kecil hati bila dia baca khutbah anak tidur. La ilaha illallah. Bila kau pergi surau, pergi masjid, imam baca khutbah, kau tidur selama ni kau tak rasa apa. Sekarang kau faham maksudnya. Kan? Iya. Tahun ni memang banyak mengajar kita, betul tak? Mengajar bulan 1 tumpah baju. Bang, kena tempah awal. Merah semua. Lengan merah belah kiri, kanan biru, tengah hijau. Tudung dah ada dah yang kena dengan tu. Suami pun sama, kemeja sama fashion dengan anak. Tiba-tiba PKP. Masa bila nak pakai cakap ambil gambar dalam Facebook, orang pun tak tahu tu baju tahun bila. Orang tak tahu. Allahu Akbar. Tuhan yang tarik macam tu kan. Itulah. Saya nak cakap apa kan? Jadi mana kata ajarlah anak kita ni, adabkan anak kita dengan sayang Nabi. Sayang Nabi, sayang ahli keluarga Nabi. Dan juga baca Al-Quran. Imam Al-Ghazali berkata lagi, hendaklah anak kecil diajarkan dengan Al-Quran, hadis dan sejarah orang-orang soleh, kemudian hukum Islam. Ini bawa kita ceritakan kisah Jack and the Beanstalk, Hansel and Gretel. Cerita tentang kisah-kisah dongeng Snow White. Yang paling tahu sekali cerita Mak Lampir. Kita hantu. Jangan pergi dapur, momok. Mak tu ajar anak macam tu. Tiap-tiap malam tengok cerita hantu Indonesia, langsui tengok kan apa langsui, Pontianak, Harum Sundal Malam, tak salah. Cerita hantu tengok, cuba tengok kisah-kisah sejarah sikit kan. Ni abah nak bawa kisah bagaimanakah perjuangan Nabi ketika di Taif. Taif ni mana bang? Cerita Taif ni nanti besok kita pergi Mekah, Madinah, besok abah bawa singgah pergi Taif. Taif ni abah dah pergi dalam 2 kali lah. Tempatnya sejuk, cantik. Di sana tanaman subur. Mujurlah pada ketika itu Nabi tidak bersetuju dengan cadangan malaikat supaya melenyapkan, timpakan penduduk Taif dengan gunung ganang dan batu supaya mati terus. Tapi Nabi kata tak nak. Nabi kata kesian. Ya ke bah? Kenapa pula? Sebab Nabi sayang kita. Nampak cerita kan? Ingat nak jadi macam Nabi lah. Macam tu lah. Daripada ingat nak jadi penumbuk terbalik. Kan pening kepala kita. Tahu penumbuk terbalik tumbuk kan? Kan pening kepala. Ramai dah nak jadi macam tu. Dah elok senapang lah. Kenapa nak buang senapang? Yang faham, tak faham sudah. Pening kepala. Jangan cakap Tuhan bagi bala semua dapat kan? Elok-elok KKLIA pakai jubah. Apa pasal depan Kaabah kau pakai telakung?
Lepas tu siap cakap tak ada apa-apa pun jadi. Kenapa cakap macam tu? Kenapa cakap macam tu? Tak ada apa-apa pun jadi. Kenapa cakap macam tu? Makna dia sadar dia bukannya perempuan. Senang ke tuan-tuan? Orang tak cerdik ni nak tangkap senang. Ya. Lagi satu, orang perempuan dia takkan cakap, saya akan buktikan saya boleh mengandung. Kau pijak orang, kau tahulah. Orang perempuan tak payah bukti-bukti, dia tiba dah basah parut dia. Dia dah mengandung. Dia malu macam tu ya. Kan? Macam mana tak malu? 15 kali dah mengandung. Kan? Tapi tak ada masalah lah. Anak ramai tak ada masalah. Sebenarnya rezeki. Jangan malu. Anak 15 orang setiap bulan macam masuk 25 bulan dah boleh hantar mesej dan grup WhatsApp family. Dimaklumkan sekarang telah pun 25 hari bulan. Masih ada anak yang belum bank in duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Apa macam tu? Seorang 500, anak 15. Fikirlah berapa ribu lagi, dahsyat pencen dia memang. Tak ada lain contoh lah kan. Dia sebenarnya bukan duit, tapi anak yang sentiasa nak selesaikan masalah mak dia tu. Mak nak apa cakap je. Itulah mak. Adakan kawan mak ni ajak pergi rombongan. Rombongan gimana mak? Pergi Tambun. Lost World of Tambun. Apa bodoh mak sejongkai daripada rumah. Bodoh rombongan macam tu. Biarlah kita untuk tu ni tak pernah pergi. Yalah mak, kejap kita baik berapa bayarnya? Tak ada bayar pun, RM500 je duit makan apa semua. Yalah nanti saya bagi. Anak pun bagi, serap bagi. Mak nak apa lagi cakap? Mak itulah mak tengok kan jiran mak tu dia tak pakai dah. Dah tak pakai ceret menjerit lagi dah. Ceret menjerit tu dia tak pakai dah. Sebab dia bangsa pokak, tak terongah pula. Air dah masak, terbakar-terbakar dapur tu. Bila dia pakai apa? Dia pakai air tokan-tokan sekarang ni. Tahu tak air tokan-tokan tu? Tahu? Apa dia? Janganlah sebut jenama dia. Dia tak taja ceramah kita pagi ni. Sebut mesin air je. Ni sebut pula jenama kawan tu. Kawan tu dah lah tak bayar ceramah pagi ni. Jangan cakap sebut. Jadi nak beritahu kalau dia nak kita sebut jenama dia, suruh dia taja program kuliah agama ni. Macam itulah. Kan? Jadi hendaklah anak kecil diajarkan Quran, hadis dan ajaran orang soleh, kemudian hukum Islam. Dengan ini juga kita lihat bagaimanakah Nabi kita sendiri ada kongsikan beberapa langkah sebelum memasuki syurga dan memudahkan kita meniti siratal mustaqim, yang mana kalau kita tidak lepas meniti titian sirat, nauzubillah, kita akan terjatuh ke dalam neraka yang Allah sediakan di bawah jambatan itu. Apakah dia? Kita tahu bahawasanya titian sirat itu lebih halus daripada rambut yang dibelah 7 dan lebih tajam dari mata pedang. Macam mana tu? Bayangkan betapa bahayanya titian sirat itu. Kita sewajarnya tahu selok belok bagaimana nak meniti agar melepasinya dengan baik, yang mana keadaannya yang sangat berbahaya kepada manusia. Dinyatakan dalam hadis juga bahawa pelbagai cara manusia meniti titian sirat itu bergantung kepada banyak dan sedikitnya amalan kebaikan manusia berdasarkan amalan semasa hidupnya di atas dunia. Buat baik banyak-banyak. Ada yang melintasinya seperti kilat cepatnya, ada yang seperti kuda, ada yang berjalan dan ada yang mengangkap. Di atas titian itu terdapat banyak penyangkut seperti mata kail yang besar yang akan menyangkut mereka yang banyak dosa sehingga menyebabkan pendosa itu terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah. Titian sirat ini dikatakan gelap, hanya cahaya yang ada pada seseorang berdasarkan kepada amalannya sahaja yang dapat membantu. Jadi apakah tips yang diberikan oleh Nabi kita? Yang pertama, sentiasa berada di rumah Allah. Mana di masjid, di surau, datang. Datang. Abu Darda berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah akan memberikan kesenangan, rahmat dan keselamatan atas sirat menuju keredaan Allah ke dalam syurga bagi sesiapa sahaja yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Maknanya dia lazim datang. Dia tak ada rasa, alah surau, malasnya lah, alah masjid, alah. Dia tak ada rasa macam tu. Dia seronok bila datang kuliah lagi. Kan? Dengar-dengarnya Samsul Debat akan beberapa kali ada di sini.
dalam tempoh 2 minggu ini. Macam itulah. Jadi seronok dia datang. Selain pada ambil gambar kan? Jadi mana kata dia seronoklah dengan kuliah. Ambil gambar pun tak ada masalah. Yang tegak RM5, gambar rebah RM10. Tak adalah saja. Yang sentiasa berada di masjid untuk mendapatkan ilmu agama dan juga untuk membaca Al-Quran akan membuatkan seseorang itu mendapat kelebihan ketika meniti titian sirat. Salat memang tahu dah lah salat kan. Jadi maksud orang yang sentiasa pergi ke masjid adalah melakukan salat berjemaah, belajar ilmu agama, bergaul dengan orang saleh di masjid, melakukan pelbagai aktiviti keagamaan di masjid atau surau. Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi bahawa di masjid adalah tempat orang yang bertakwa kepada Allah. Sebenarnya banyak kelebihan masjid sehingga kan orang berada dalam masjid dan majlis ilmu akan sentiasa didoakan oleh malaikat agar Allah mengampuni dan merahmati kita. Sekarang ni malaikat banyak ni. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak lagi bersayap-bersayap sampai siapa ni hui contoh kan. Tapi kita tak nampak. Jadi sekarang tengah mencatat. Jangan risau, semua ada pahala, termasuk yang tidur, semua ada pahala. Jadi tak ada masalah, tidurlah, tak ada masalah. Terutamanya yang duduk kat dinding kan, yang macam ada harapan itu kan, macam tu kan. Yang duduk tengah dia kurang sikit, yang kat dinding kan, yang kat luar lagi duntung siap minum nampak tadi tu. Contoh lah kan. Contoh. Tapi majlis ilmu, tapi pahala macam-macam lah pahala mendengar lain, pahala mencatat lain, pahala ingat lain, pahala diulang balik lain. Balik sekarang dia kongsi. Ni sebelum mak tidur, mak nak kongsi sikit. Tadi mak pergi kuliah agama, mak dapat ni. Contoh macam ni kita dah dapat ni kan. Ada seorang sahabat saya, dia rajin tau. Dia ambil, dia buat ringkasan, dia blast dalam grup WhatsApp. Bukannya bayar, sekejapan jadi jutawan pahala. Dia boleh share, betul ke Nilofa tu dengan Pioris? Kan? Dia boleh share benda tu, baik share benda lain. Kan? Macam contohlah kes Da'i Said tu. Saya bukan apalah, saya punya pandangan, kita jangan berspekulasi. Kita tak tahu betul salah, itu semua Allah tahu. Jadi apa kita buat? Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku daripada ujian seperti ini. Kalau kita duduk kat keluarga Da'i Said pun kita pening kepala. Kita jadi kat keluarga pengadu pun kita pun sakit kepala. Jadi kita ni tak tahu apa-apa. Kenapa jatuh hukum ke orang yang kita tak tahu apa-apa? Kan? Tu saya selalu pesan. Jangan main-main dengan fitnah ni. Tu sebab dia kata fitnah ni lebih sakit, lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab bunuh mati taruh senang. Dia fitnah ni lebih kurang macam dah ambil pisau kelam macam ni. Dia tak kelam habis tu. Lepas tu dah sakit ni. Porah lah limau macam tu. Macam tu bubuh lah serobot lah dihitam macam tu. Pula-mula kan. Macam tu lah. Macam tu lah bayangan yang sakit ni. Sebab orang bercakap. Jadi kita tak nak satu je. Apa yang Nabi sebut. Barang siapa yang menjaga aib orang, Allah akan menjaga aibnya. Di kopi-kopi, share YouTube, tak sesiapa punya bagi. Dengar-dengarnya kes ini macam ni. Salah kita ni. Walaupun kita ambil pada YouTube orang entah mana datang kan. Daripada tu lebih baik kita subscribe YouTube Samsul Debat. Jangan lupa subscribe Samsul Debat TV. Nak tengok ceramah-ceramah terkini, termasuklah ceramah yang hari ni. Akan keluar nanti. Tapi betul. Kita share, kita bagi kat orang, lepas tu benda tu tak betul contohnya. Habis kita. Dan barang siapa, Nabi sebut barang siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumahnya. Itu janji dia. Janji Nabi kata, janji Allah pada orang yang buka aib orang. Imam Hanafi tengah bawa barang kat pasar. Orang nak tolong, mari kami tolong. Kenapa kamu nak tolong aku ni? Kamu ni orang baik, kamu orang mulia, tentulah kami nak tolong. Apa Imam Hanafi kata? Tahu tak, aku ni tak hebat mana pun. Manusia ni nampak hebat sebab Allah tutup aib dia. Itu je. Jangan nak tipu. Semua ada perangai masing-masing ni dulu. Mencuri buah kat dusun orang. Kan? Dulu. Kan? Ambil makeup mak tak tahu. Tatap kan. Lepas tu mak balik tu buang balik. Mak tengok dah tinggal sikit dalam lipstick tinggal separuh. Dimakan batang lipstick tu. Dulu. Kan? Iyo. Kan? Saya dulu dengan adik saya segulung letak sok khabar tu. Kalau nak belajar sokok kan, bakar.
terbakar bibir adik saya. La ilaha illallah, nasib baik tak ada apa-apa. Saya baik handsome lagi. Kan? Ya, jahat dulu. Ya Allah Akbar. Tapi kita ni satu je. Kita semua nak jadi baik. Jadi nak jadi baik, salah satu ujian apa? Bila orang cuba buka keaiban kita. Jadi kita satulah. Kita tak suka buka aib kita. Senang formula dia, jangan buka aib orang. Settle. Ya. Kemudian yang keduanya, tips yang kedua Nabi ajar bersedekah. Nabi suruh kita sedekah. Sedekah ni kemudian ajar pula anak kita, keluarga kita sedekah. Setiap pagi ambil botol macam ni, minum sampai habis tu. Dia ni botol kosong. Letak situ tabung surau Insaniyah. Datang kuliah sini berapa kali? Seminggu 2 kali kan? Okey, contohnya kita buat hari Senin masuk 50 sen, RM1, anak pun masuk RM1, semua masuk RM1. Semua masuk RM1, masuk. Selasa masuk. Waktu bila masuk? Subuh. Sedekah subuh masuk. Sampai hujung minggu tu, tengok 100. Hari Jumaat datang sini, terus masuk kan. Tapi pahala yang masa masuk dekat surau ada pahala. Tapi setiap pagi masuk tu Allah dah kira pahala dah. Waktu sedekah subuh kita masuk, siapa nama puan Najah ni? Ya, Zahra. Puan Zahra masuk. Wah, malaikat, ya Allah, Zahra ni ya Allah, dia telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu ya Allah, maka kau perluaskanlah seluas-luasnya rezeki untuk dia pada pagi ni ya Allah. Alhamdulillah. Hari tu ada je rezeki masuk. Dah ambil gambar dengan Samsul Debat berdua pula tu. Contoh. Mana kata Allah bagi rezeki macam-macam. Rezeki ni macam-macam. Termasuk apa? Pergi dekat doktor klinik hari ni adalah appointment. Darah tinggi okey ya. Sekarang sudah turun darah. Darah sudah turun. Dah turun darah dah lain pula kan. Wah, sekarang bagus You punya badan punya pun, dia punya berat pun okey lah. Ideal lah. Tak adalah berat sangat, tak adalah ringan sangat. Okey, cantik. You punya sugar pun okey. Nampak? Tu rezeki tau. Ada orang makin dia cek makin tinggi, makin cek makin tinggi. Ada orang. Nampak tak? Iya. Macam saya ni darah tinggi, semua saya tinggi. Darah tinggi. Iya, jadi makna kita kena kontrol kan? Jadi tu rezeki. Rezeki anak pandai, rezeki suami baik. Kan? Siapa nak buat perempuan aja ni? Siapa nak perempuan aja? Cikgu? Cik Bunga. Nama suami? Abdul Rahim. Tak ada pula Cik Kumbang. Tak ada bang. Cik Abdul Rahim dia kan balik kan. Dia kata, dia panggil Bunga ke? Dia meninggal ni lah. Contohlah suaminya ada kan cakap, Bunga dah makan belum? Balik dia tanya. Belum bang, baru sampai. Mari kita makan sama. Allah, rezeki tu. Ada suami kadang, alah, bila lah nak padam orang tua ni. Dia pula doa kan, contohlah kan. Parah tu. Maknanya ada masalah. Rezeki dapat suami baik, rezeki dapat anak baik, rezeki dapat anak ramai. Sampai lupa nama anak siapa. Dah ramai. Halong, Angah, Haci, Atih. Kau siapa nama kau? Sampai terlupa lah nama anak tu punya ramai anak. Contohlah kan. Jadi makna kata semua rezeki Allah bagi macam-macam bentuk. Allah bagi rezeki sihat, Allah bagi rezeki pandai masak. Ni dalam grup ni ada orang surau ni asyik-asyik order dengan dia. Tak ada order dengan aku pun. Dah kau masak tak sedap macam mana? Ada orang tu lempar-lempar jadi. Tak apa benda dia masak. Bukan lauk apa pun. Goreng ikan bilis garing. Kemudian teruskan letak tepi dalam penapis tu bagi kering dulu. Goreng telur dan goreng dulu sambal cili api dah tumbuk dengan bawang hancur tu dah tak garam sikit. Lepas tu baru masukkan telur, tutup api, masuk ikan bilis gaul-gaul. Sedap. Lauk ikan bilis dengan sambal. Tu lauk saya tu. Tu saya bagi tahu tu. Ya betul. Kan? Oi, rezeki tu dia boleh pandai masak. Lempar apa pun jadi. Lempar telur jadi ayam, gila betul. Macam mana dia buat tu? Dan lempar bergerak ayam tu.
Contoh tu melampau menipu tu agak lah kan. Sedekah, ya. Bersedekah lebih afdal kepada kaum keluarga terdekat dahulu, yang mana Allah akan berikan dua jenis ganjaran pahala. Pertamanya adalah pahala sedekah, keduanya pahala menghubungkan silaturahim. Bersedekah juga hendaklah dengan cara yang baik. Apa maksud cara baik? Iaitu penuh dengan keikhlasan, tidak mengungkit-ungkit, berbangga-bangga dengan sedekah yang diberikan. Contoh hamba Allah yang sedekah masjid dekat Seremban 2, dekat Senayan tu. Orang Senayan tu, dia tak nak orang tahu, tapi orang tahu juga dia siapa sudah, sebab dia tu orang baik. Sedekah 100 juta pembinaan masjid. Tapak, beli tapak saja 6.5 juta, beli tapak aja. Pembinaan 100 juta. Dia ni cerita dia tahu, saya tak tahu saya dah cerita ke belum. Dia datang kat Seremban, dia tanya ada tak tanah dia nak wakafkan untuk mak dia. Dia kata ada satu tapak dekat Seremban 2. Siapa yang pernah pergi Seremban, dia pun mungkin pernah sampai Masjid Husin Seremban 2. Itu dia niat atas nama mak dia. Tu pun lawa juga. Sujud rasa nak tidur. Masjid memang cantik betul. Lepas tu masa dia dah bayar nak beli wakaf tu, masa tu 5 juta tanah tu. Lepas tu dia tinggal, alang-alang tu ada tak tanah lagi untuk diri dia pula. Itu yang jadi Masjid Senayan tu. Jadi makna dua sebenarnya yang dia wakaf. Memanglah tak ada fikir. Tetapi bukan saya nak condemn, baguslah dia. Sangat baik. Kita pun tak boleh jadi macam tu. Tapi hebat lagi Nabi, kenapa? Nabi sedekah sampai Nabi tak ada apa-apa. Kita orang kaya bagi, jangan risau, dalam bank banyak gitu. Takat 100 juta tu banyak, beratus, berbilion-bilion ada lagi dalam bank dia. Agaknya lah. Macam kita lah sedekah zap 1,000, 1,000 kau bagi dalam bank, yang risau banyak. Betul tak? Contoh lah kan. Tapi macam mana pun hebat dia boleh bagi. Malahan dekat Masjid Bandar Baru Senayan tu, dia buat satu petak kubur. Dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Pengurusi khairat kematian dekat sini pun tak booking lubang kubur tau. Dia buat tau petak tau. Makna kalau dia pun dia minta dia dimandikan dan juga dia ditanam kat situ. Itulah dia. Dengarnya dia plan nak buat satu lagi masjid di Langkawi, nak wakaf atas nama isteri dia. Saya dengar macam tu. Itulah dia. Bila sampai satu tahap orang ni nak sedekah kan, hanya sedekah. Jangan risau, sedekah. Nabi tengok ada 7 dinar dekat rumah pun risau. Ni macam mana masih ada 7 dinar? Macam 70 sen. Macam mana masih ada ni? Semua Allah Ta'ala akan tanya ni. Pergi bagi dekat orang. Nabi kata. Kita pula, aduh tinggal berapa sen lah. Halai. Relax. Kan? Duit bukanlah segala-galanya. Tapi segala-galanya nak pakai duit katanya. Pergi terkancing kat Kuala Lumpur tu RM2. Apa tahu nak jamban tu? RM2 nak terkancing kat Kuala Lumpur tu. Ada satu pasar raya tu RM2 bayar. Dia kata tandas eksekutif. Agak kancing keluar meh lah. Aduh parah tu. Kan? Kemudian dalam satu hadis riwayat Ibn Hibban disebutkan bahawa barang siapa memaafkan kesalahan seorang Muslim, Allah akan mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Itu juga adalah satu bentuk sedekah, iaitu kita memaafkan orang. Ketiga, menerima pembatalan pembelian seorang Muslim, memaafkan kesalahan. Maknanya memaafkan kesalahan ni masuk dalam benda baik yang kita buat. Dan urusan transaksi jual beli atau apa-apa urusan, kalau ada kecacatan pada barang dibeli contohnya, maka jika pembeli membatalkan pembelian tersebut, maka kita menerimanya dan menyelesaikan dengan cara yang baik. Maknanya kita, tu sebabnya orang berniaga, orang pulang balik barang tak elok, kita jangan marah. Kan? Oh terima kasih lah, tak apa elok, tak apa, nanti saya ganti yang lain. Tak apa. Ataupun tak apa saya pulangkan balik duit, saya tak ada barang tu. Tak apa. Jangan kita risau, sebab penting ni, halal ni, nak menghalalkan rezeki kita makan ni. Penting, mustahak. Itu sebab macam dalam susu kambing saya gitu, yang susu kambing Al-Am, masa saya datang, masa tu belum ada lagi. Susu kambing tu saya tak berani nak jual kat orang selagi mana orang tak rasa. Saya try 2-3 minggu, alhamdulillah setiap minggu sold out. Yang paling bagus sekali kesan orang tua-tua. Pijak tumit sakit, lutut sakit, imam masjid Palung 6 bulan semayang dekat kursi. Alhamdulillah dia burut beratus-ratus, habis alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Baru saya berani keluarkan kat pasaran besar-besaran. Kan? Alhamdulillah. Terima kasih banyak lah semua yang dah order tu, terima kasih banyak.
Dah beli belum? Belum lagi. Siapa yang dah beli? Siapa yang dah rasa? Memang sedap, tak ada bau. Sebab dia bukan pakai kambing ipoh. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Yang satu masalah orang tak nak minum susu kambing ni, satu tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau. Dan best dia campur madu dan campur kurma. Saya minum sampai kesudah tak jumpa madu. Rasa ada. Macam tu lah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Jadi kita terima, maknanya dalam hal ni memaafkan kesalahan orang lain. Dalam satu hadis disebutkan, nanti kejap lagi saya ceritalah susu kambing tu. Nabi SAW sabda, barang siapa menerima pembatalan pembelian saudaranya, maka Allah akan mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Maknanya orang pulang kita tak marah, Allah ampunkan dosa kita. Urus niaga. Sekarang ni banyak pula yang transaksi online, tipu banyak. Dah bayar apa semua, zap, apa benda tak ada. Allahu Akbar, teruk betul. Ada isteri saya kena itu, TV murah dia kata. Kan, belilah TV berapa ratus, 600 setengah. TV 40 inci 600 setengah, zap, tiba-tiba transfer pula. Apa salah akaun peribadi pula ni, dia kata. Lepas tu dah bayar. Lepas tu macam mana bila dapat TV kena bayar lagi 200 untuk mengesahkan pembelian. Tambahlah lagi 200, apa pasal pula? Sumbak report polis. Kan? Macam mana? Jadi makna orang macam ni macam mana? Tidak diampunkan kesalahan dia. Kan? Dia lagi satu, dia memang niat menipu. Kan? Yang keempat, memudahkan kesulitan orang lain. Maknanya kita nampak orang tu susah, kita senangkan. Contoh apa? Contohlah tiba-tiba Cik Bunga nak ada keduri kahwin anak dia. Anak semua dah kahwin dah. Semua dah kahwin. Tak boleh pakai lah macam tu. Cik Zarah ada anak belum kahwin lagi. Semua kahwin dah. Allahu Akbar. Yang ini muda lagi anaknya. Anak ada yang belum kahwin? 2 orang ni belum. Contoh ada anak ni, siapa nama puan? Puan Asiah. Puan Asiah anak-anak kahwin. Lepas tu dengar pula siapa nama? Azila cakap, Cik Asiah, jangan risau, lauk pengantin saya sponsor. Nampak tu? Dia memudahkan. Ya ke ni? Ya tu. Saya akan buat kek tulis COVID-19. Dia kata lah, sama lah contoh. Contoh lah kan. Dia buatlah kek yang unik lah kan. Buat kek unik lah. Lepas tu lauk pengantin tu, udang tu macam ni lah, udang tu macam ni kan. Macam ni udang tu, jadi love udang tu kan. Yang ayam tu pun ada ukiran nama. Macam-macam lah dia buat. Kreatif. Sudahnya tak jadi makan pengantin sebab lawa sangat lauknya. Tak apalah, biar kita simpan masuk dalam frame, dia kata. Contoh lah kan. Jadi makna kata memudahkan. Contoh orang ni ada, contoh kita dengar ada seorang jemaah kita ni anaknya nak operate pada bulan 1 nanti. Jadi kos dia lebih kurang dalam RM10,000. Jadi kita kongsi sama sikit, zap bagi. Ni sumbangan daripada jemaah kuliah duha kita, zap bagi. Tak adalah banyak sangat lah, dapat RM7,000. Macam tu lah. Alhamdulillah. Pernah tak dengar kisah yang pasal postman tu? Pernah tak dengar? Saya ni banyak cerita-cerita ni kadang. Tapi ni cerita je tak. Dia tak tahu lah dekat Iskandar Tambola. Adalah seorang ni, anaknya nak balik buku puasa. Ni bulan puasa ni cerita ni. Dia nak balik buku puasa. Dia pun cakap, macam mana ni anak aku nak balik ni. Anak ramai pula, duit tak ada. Dia pun tulis surat kepada Allah Ta'ala. Dia tulis surat kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni susah ya Allah. Anak aku nak balik minggu ni buku puasa. Aku duit tak ada ya Allah. Aku dapat RM100 jadilah ya Allah. Bantulah hamba-Mu ni ya Allah. Kalau Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha memakbulkan doa. Yang benar hamba-Mu. Dia pun tulis nama dengan alamat. Dia masuk dalam sampul surat, dia postkan surat tu. Kecoh pejabat post hari tu. Pejabat post tengok kepada Allah Ta'ala, macam mana nak post ni? Kan dekat alamat luar sampul tu kepada Allah Ta'ala, macam mana nak post ni? Dia pun tanya. Dia kata, sekarang macam mana ni tuan? Dia tanya tuan pengurus. Tuan pengurus pun panggil semua staff. Okey, semua berhenti kerja siap. Sekarang kita ada satu surat Satu surat kita ni sekarang ni kepada Allah Ta'ala ni. Sekarang ni saya nak buka dalam envelope ni. Takut mana tahu ada duit ke ada apa ke. Takut nanti jadi hilang apa-apa. Saya nak semua jadi saksi. Okey? Saya buka Buka tuan, buka. Dia pun buka. Bacalah isi kandungan yang tadi tu. Rupanya lah kesiannya tuan. Ada yang menangis dengar. Tuan, kita derma kilat tuan, kita bagi dia.
Kutip soal sikit pada staff, dapatlah RM95. Okey lah tu tuan. Masuk dalam envelope, postkan balik kat rumah dia. Senyap 2 minggu. 2 minggu senyap, tiba-tiba ada satu surat lagi kepada Allah Ta'ala. Surat pun sampai. Okay, kita dapat satu lagi surat pada Allah Ta'ala. Rasa-rasa surat tu cakap apa? Terima kasih kan. Dia pun buka. Okay, saya baca ya semua. Okay, baca. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, Alhamdulillah. Duit 100 yang aku minta hari itu telah Engkau makbulkan permintaanku. Ya Allah, aku syukur sangat ya Allah. Cuma satu je aku nak mengadu kepada Engkau ya Allah. Duit RM100 tu tak cukup RM5. Tapi aku tak marah. Aku tahu ni mesti kerja orang pejabat pos. Kurang asam ke tak kurang asam. Cakap orang dah tolong, dia boleh tuduh pula orang pejabat pos songlap RM5. Dia tak tahu orang pejabat pos kongsi sikit tu. Macam tu lah tuan-tuan, tu kisah je lah ya. Okey, yang kelima, membantu memenuhi keperluan orang lain. Itu lebih kurang lah maknanya kalau orang tu perlukan sesuatu, kita tunaikan. Terutama keluarga kita. Ada keluarga kita susah. Contohnya kita nampak kan, macam contohlah macam baru ni saya pergi yang rumah-rumah orang susah ni, dia sakit terbaring tapi katil biasa, jadi disumbangkan keperluan, bagi keperluan dia katil, macam katil hospital yang boleh adjust kepala, kaki kan, jadi dia tu pergerakan itu dibantu kan, macam tu lah. Contohnya orang tu perlukan wheelchair, bagi wheelchair. Orang tu perlu, jadi mana kata benda-benda yang sekarang ni orang kata keperluan-keperluan tertentu orang perlukan, kita bagilah kan. Paling senang sekali bagi duit lah tuan-tuan kan. Bagi duit okay, orang. Yang keenam, melindungi seseorang mukmin daripada umpatan orang munafik. Tu saya cerita tadi tu. Kita dengar tu terus mengumpat. Orang tu mengumpat cerita buruk pasal orang. Kita terus pertahankan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melindungi seorang mukmin daripada umpatan orang yang munafik, maka Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat yang akan melindungi dagingnya daripada api neraka Jahannam pada hari kiamat. Nampak tak? Ya. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas sirat Jahannam sehingga dia dibersihkan dari dosa yang telah dia katakan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka itulah dia 6 perkara tips yang Nabi bagi untuk kita lindungi diri kita dan keluarga kita. Dan dalam pada kita buat tentang diri kita, kita doakan juga agar keluarga kita juga ikut kita. Contohnya bila kita lazimkan bersedekah, ajak keluarga kita pun bersedekah. Okay, sekarang mak nak bagi sedekah ni dekat masjid ni, dia nak buat bangunan baru, dia nak perlukan RM50,000. Mak dah bagi dah sikit, siapa nak bagilah berapa ringgit yang ada, bagi, kita dapat 500, alhamdulillah. Jadi semua sumbangan keluarga. Jadi anak ni akan dibiasakan daripada kecil sampai besar. Besok kita dah dalam kubur tau. Kita dah dalam kubur, anak kita masih lagi. Jom kita collect seorang sikit nak. Dulu arwah mak dulu tak pernah lupa, kalau nak menyumbang mesti dia akan buka tabung siapa nak sumbang. Jadi dia teruskan benda baik yang kita buat, kita dalam kubur dapat pahala lagi. Nampak tak? Kadang benda-benda macam tu je. Kadang-kadang kita lazimkan anak kita sembahyang subuh berjemaah kan, anak kita pun cakap, yang malam pertama ni abang nak ajak yang apa, nak ajak nanti mulai hari ni, mulai esok, besok pagi kuliah, bila besok pagi subuh kita solat subuh berjemaah sebab arwah mak dulu kan, arwah abah dulu setiap pagi tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Nampak? Jadi benda tu diteruskan sebab kita buat. Memanglah kerana Allah, tapi sebab dilazimkan, sebab maknya dah latih dia, kita dapat pahala yang mengalir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu saja untuk hari ini.